Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2 ingin membentangkan tugasan analisis filem kami yang bertajuk Kepentingan Etika dan Peradaban dalam Kehidupan Seharian. Filem yang dipilih untuk tugasan analisis filem ini ialah filem KL Gangster, iaitu sebuah cerita aksi Malaysia arahan Syamsul Yusof. Kumpulan kami terdiri daripada Cik Nurul Suhaila, Muhammad Syahmin, Muhammad Azhar Ukail, Fifi Ashkin, Muhammad Kasbi dan saya, Muhammad Hazif Fahmi. Latar belakang bagi kajian mengenai kepentingan etika dan peradaban dalam kehidupan seharian adalah pentingnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai dalam interaksi sosial dan tindakan-tindakan kita sebagai individu dan anggota masyarakat. Etika melibatkan penilaian mengenai apa yang baik dan buruk, benar dan salah, serta bagaimana kita seharusnya berkelakuan dan bersikap terhadap orang lain. Kajian tentang kepentingan etika dan peradaban dalam kehidupan seharian dapat membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai ini dapat membentuk perilaku kita dan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Dengan mempertimbangkan etika dan peradaban dalam tindakan-tindakan kita, kita dapat menciptakan sebuah masyarakat yang lebih baik dan lebih beradab, di mana nilai-nilai seperti kebaikan, keadilan dan saling menghormati menjadi pedoman utama dalam interaksi sosial. Sejarah kolonialisme di Malaysia pada abad ke-19 telah menyebabkan kemasukan imigran-imigran dari China, India dan Indonesia sebagai tenaga kerja untuk melombong dan mengusahakan hasil-hasil tanaman. Hal ini telah mengakibatkan terbentuknya sebuah masyarakat majmuk di Malaysia dengan berbilang bangsa, kaum, agama dan budaya. Filem KL Gangster yang dipilih untuk tugasan ini dapat dikaitkan dengan kajian tentang etika dan peradaban dalam kehidupan seharian. Filem ini mengisahkan tentang dua beradik yang terjerat dalam dunia gangsterism setelah kematian ayah mereka. Cerita ini telah memberikan pengajaran tentang pentingnya etika dalam membentuk peradaban dan memberikan impak kepada masyarakat pada masa hadapan. Kami telah menetapkan beberapa objektif dalam menyediakan kertas kerja kajian kami ini, iaitu yang pertama, mengenal pasti masyarakat yang mempunyai masalah dari segi etika dan adab dalam kehidupan seharian. Objektif kedua ialah mengenal pasti pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam membendung masalah yang timbul. Ketiga ialah mengenal pasti nilai-nilai etika dan peradaban yang boleh diambil berdasarkan filem Cat Gangster. Keempat ialah mengenal pasti iktibar yang boleh diperoleh daripada filem Cat Gangster. Kelima ialah mengenal pasti cabaran yang dihadapi bagi mengatasi masalah sosial yang timbul di kalangan masyarakat. Dan keenam ialah mengenal pasti cara mengatasi masalah yang timbul dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Dan ketujuh ialah menyedarkan masyarakat tentang kepentingan etika dan peradaban dalam kehidupan seharian. Seterusnya kita beralih kepada kepentingan kajian yang dilakukan oleh kumpulan kami. Tugasan ini bertajuk Kepentingan Etika dan Peradaban dalam Kehidupan Seharian, di mana ianya menekankan konsep etika dan peradaban itu sendiri. Dengan tugasan ini, kita dapat mengamalkan dan mempraktikkan etika dan peradaban untuk membentuk sebuah negara yang beretika dan beradab. Setiap individu perlu mengamalkan nilai-nilai ini untuk mewujudkan negara yang aman. Seterusnya, ianya juga dapat mewujudkan kesedaran kepada semua pihak bahawa etika dan peradaban adalah sebuah perkara yang penting untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif. Di samping itu, kita dapat memahami aspek moral dan prinsip-prinsip etika yang menjadi panduan bagi tingkah laku dan tindakan sesebuah individu dalam masyarakat. Akhir sekali, kita dapat menganalisis manfaat dan kontribusi yang diperoleh daripada masyarakat yang beretika dan beradab seperti keharmonian sosial, kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang pengertian etika dan peradaban. Etika merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan yang baik.
Arti kata lain, etika adalah lebih luas daripada yang kita analisis, seperti apa yang betul dan salah, seperti yang sering dianggap. Antara aspek utama ialah kehidupan baik, iaitu kehidupan yang bernilai atau memuaskan yang dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral oleh banyak ahli falsafah. Seterusnya adalah peradaban. Peradaban merupakan satu perkara yang melambangkan kesopanan dan kebaikan budi pekerti. Peradaban juga berkait rapat dengan sopan santun, budi bahasa dan kebudayaan suatu bangsa. Umumnya, sebagai bangsa Melayu, kita sangat diperkaya dengan adab selain tuntutan agama untuk menjadi seseorang yang baik dan beradab di mana jua kita berada. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang penghayatan etika dan peradaban dalam kehidupan seharian. Penghayatan etika dan peradaban sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan menghayati etika dan peradaban, manusia dapat hidup dengan harmoni dan damai sesama insan. Penghayatan etika dan peradaban juga dapat membantu manusia dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan. Dalam kehidupan sebagai seorang rakyat Malaysia yang mempunyai banyak pelbagai bangsa dan agama, rakyat di negara kita mempunyai nilai peradaban yang sangat tinggi dan mempunyai akhlak yang baik. Ini dapat dilihat apabila Malaysia merupakan salah satu negara yang teraman di dunia dari segi rakyatnya kerana jarangnya berlaku protes yang melibatkan perbalahan kaum. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju menjelang tahun 2025. Banyak negara di dunia mencontohi Malaysia sebagai negara yang berbilang bangsa, agama dan budaya kerana keharmonian dan kemakmuran antara kaum serta budaya menjadi pegangan kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap Malaysia. Kepelbagaian agama di Malaysia juga perlu diberi keutamaan demi mengekalkan perpaduan antara kaum dengan mengamalkan semangat perkongsian, saling menghormati dan menanam sikap toleransi sesama rakyat Malaysia. Dengan itu, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami kepelbagaian agama di negara ini demi menguatkan lagi kesefahaman antara kaum dan agama. Dalam menghayati etika dan peradaban, manusia harus memahami nilai-nilai moral yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia juga harus menghargai hak orang lain dan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan. Dengan menghayati etika dan peradaban, manusia dapat hidup dalam keharmonian dan kedamaian dengan sesama insan. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang etika dan peradaban yang dianalisis daripada filem KL Gangster. Berdasarkan filem KL Gangster, filem ini mempunyai banyak perkara yang boleh dibincangkan mengenai etika dan peradaban, terutamanya dari segi percakapan, tingkah laku dan sebagainya. Filem ini dianalisis sebagai sebuah filem yang banyak memberikan pengajaran dari segi adab dan tingkah laku. Ianya kerana filem ini merupakan sebuah filem yang bergenre keganasan yang mempunyai banyak salah laku dan bertentangan dengan perkara yang berkaitan etika dan peradaban sesama insan. Filem ini mempunyai teladan yang boleh diambil supaya kita boleh menjadikannya sebagai pengajaran untuk masa depan kita dan rakyat Malaysia. Kepentingan etika dan peradaban dalam kehidupan seharian menjadi suatu perkara yang penting untuk kita dalam mendidik diri supaya menjadi seseorang yang sopan dan baik. Etika dan adab yang kita terapkan atau yang kita amalkan boleh menjadikan diri kita sebagai seorang manusia yang akan dihormati orang lain. Kerana seorang manusia yang tinggi nilai adabnya akan lebih dipandang mulia berbanding orang yang pandai tapi tanpa adab. Nilai beretika dan beradaban dalam sesuatu perkara amatlah dititik beratkan oleh agama kita sendiri kerana dengan mengamalkan diri menjadi individu yang beradab dan beretika dalam kehidupan seharian boleh menjadikan kita sebagai seorang yang dihormati. Dengan mengamalkan nilai beretika dan beradab, seseorang manusia itu juga akan mendapati bahawa hidupnya akan aman damai tanpa pergaduhan dan pertelingkahan dalam kehidupan sehariannya kerana dek tutur kata dan perlakuannya yang dijaga. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kasbi bin Muhammad Yusof. Saya akan membentangkan tentang latar belakang, watak utama dan sejarah. Okey, KL Gangster ialah sebuah filem aksi Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 2011. Ia mengisahkan tentang kehidupan dua beradik iaitu Malik dan Jai yang terlibat dalam adegan Samseng, Kuala Lumpur. Malik ialah watak utama dalam filem ini. Dia digambarkan sebagai seorang individu yang tegas dan suka terjerumus ke dalam kehidupan jenayah akibat keadaan dan terpengaruh dengan persekitaran. Malik dibesarkan dalam kejiranan yang kasar di mana Samseng mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar. Membesar dalam persekitaran ini mendedahkan Malik kepada keganasan, jenayah dan dinamik dunia gangster. Watak Malik mengalami transformasi semasa filem itu berjalan. Dia pada mulanya menyertai gaya hidup Samseng untuk melindungi adik lelakinya Jai dan membalas dendam atas kematian bapa mereka. Malik sangat setia kepada keluarganya yang mendorong tindakannya sepanjang filem. Semasa dia mendalami dunia Samseng, dia menghadapi konflik peribadi dan kekacauan moral. Latar belakang Malik tidak ditunjukkan secara terperinci dalam filem itu, terutama berkaitan dengan perjalanan hidupnya sebagai seorang Samseng dan cabaran yang dihadapinya dalam situasi itu. Walau bagaimanapun tersirat bahawa didikan Malik dalam kejiranan yang kasar, keadaan keluarganya dan kekurangan contoh teladan yang positif semuanya menyumbang kepada penglibatan akhirnya dalam dunia jenayah. KL Gangster juga menggambarkan perkembangan watak Malik dan akibat buruk daripada keputusan yang dibuat olehnya. Berdasarkan perwatakan watak utama iaitu Malik, filem ini membawa tema kesetiaan, kekeluargaan dan kos kehidupan jenayah. Seterusnya saya akan sambung kepada sejarah di tanah Melayu yang boleh dikaitkan dengan filem KL Gangster. Filem ini menunjukkan bahawa terdapat isu atau unsur perebutan kuasa yang ditunjukkan oleh watak utama dengan kumpulan gangster yang lain. Berdasarkan isu dan jalan cerita filem ini, ia boleh dikaitkan dengan sejarah, etika dan peradaban di tanah Melayu yang berlaku suatu ketika dahulu. Tanah Melayu juga dikenali sebagai Kepulauan Melayu, mempunyai sejarah, etika dan peradaban yang kaya dengan pelbagai dan yang menjangkau beberapa abad. Wilayah Melayu termasuk Malaysia moden, Indonesia, Singapura, Brunei dan bahagian selatan Filipina dan Thailand. Pelbagai faktor mempengaruhi etika Melayu termasuk kepercayaan agama, amalan budaya dan interaksi dengan tamadun jiran. Islam yang tiba di rantau ini sekitar abad ke-13 memberi impak yang besar terhadap kerangka etika orang Melayu. Masyarakat Melayu telah membangun dan moral tersendiri sepanjang sejarah, sering menggabungkan nilai-nilai Islam dengan adat pra-Islam dan tradisi tempatan. Dari abad ke-16 hingga ke abad ke-20, kuasa kolonial seperti Portugis, Belanda dan British menjalankan pengaruh ke atas tanah Melayu. Pemerintahan kolonial mengubah landscape politik, sosial, ekonomi serta pertimbangan etika dan moral. Tanah Melayu mengalami pemodenan yang pesat dan pembinaan negara bangsa semasa era pasca penjajahan. Malaysia dan Indonesia sebagai contoh mencapai kemerdekaan pada pertengahan abad ke-20 dan memulakan usaha pembinaan negara untuk memupuk rasa identiti dan nilai bersama. Negara-negara ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat inklusif dan progresif dengan menyatu padukan etika tradisional dengan prinsip moden. Hari ini, etika dan tamadun Melayu semakin berkembang hasil daripada aliran global, kemajuan teknologi dan perubahan keperluan masyarakat. Masyarakat Melayu berusaha untuk menyesuaikan diri dan mencari keseimbangan antara tradisi dan kemajuan, berpandukan prinsip etika yang menggalakkan perpaduan sosial, keadilan dan pembangunan mampan sambil mengekalkan warisan budaya mereka yang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Nur Saila binti Cik Rahim. Saya akan menjelaskan tentang analisis filem KL Gangster terhadap etika dan peradaban. Terdapat dua nilai yang boleh dibentangkan iaitu nilai adat resam budaya Melayu dan nilai bahasa Melayu.
Dari segi nilai adat resam budaya Melayu, adat resam boleh didefinisikan dengan amalan-amalan nenek moyang kita yang dijadikan suatu amalan dan ikutan terhadap masyarakat yang pelbagai kaum dan generasi pada zaman sekarang demi memperoleh manfaat dari segi kesihatan dan kesejahteraan hidup. Berdasarkan filem KL Gangster terdapat satu nilai yang menggambarkan adat resam budaya Melayu iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Sebagai contohnya, pengarah telah menggambarkan kehidupan masyarakat yang percaya bahawa dengan melakukan kerja yang halal, seterusnya akan memberi impak yang positif dalam kehidupan seharian. Dengan ini, ia merupakan salah satu semangat cinta akan negara. Hal ini demikian kerana watak Malik percaya sekiranya kita melakukan kerja yang haram, kita akan membinasakan diri sendiri, keluarga dan juga bangsa. Malik telah berazam untuk tidak lagi melakukan kerja yang terkutuk secara tidak langsung melanggar undang-undang setelah keluar dari penjara. Jelaslah bahawa Malik telah insaf akan perbuatan yang jahat sebelum ini. Selain itu, Prihatin dan Ihsan boleh memberi gambaran terhadap nilai adat resam budaya Melayu. Adik kepada Malik iaitu Jai telah membantu kanak-kanak yang hidup dalam kesusahan dengan memberi wang kepada kanak-kanak yang sedang tidur di tepi bangunan kerana mereka tiada tempat tinggal. Dengan ini, watak tersebut telah memaparkan sikap yang sangat prihatin dan ihsan terhadap orang susah meskipun mereka juga hidup dalam kesusahan. Akhir sekali ialah kerjasama antara satu sama lain. Dalam filem ini, pengarah telah menggambarkan kepelbagaian kaum yang terdiri daripada bangsa Melayu, Cina dan India. Meskipun mereka hidup berbilang kaum, mereka tetap bersatu. Contohnya, kumpulan Dragon yang terdiri daripada Melayu, Cina dan India memupuk semangat kerjasama antara satu sama lain. Yang kedua pula ialah dari segi nilai bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa sebagai suatu sistem yang merupakan lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh semua masyarakat. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai penduduk yang berbilang kaum, agama dan keturunan. Terdapat 3 kaum terbesar di negara Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Mereka mempunyai tutur bahasa yang berbeza dan menarik yang melambangkan kaum masing-masing. Namun begitu, semua masyarakat di Malaysia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan mereka untuk berkomunikasi dengan kaum lain. Oleh itu, bahasa Melayu merupakan satu bahasa rasmi dalam kalangan masyarakat. Berdasarkan filem KL Gangster yang telah ditonton, terdapat pelbagai kaum dalam watak filem tersebut. Mereka telah menggunakan tutur bahasa dan dialek yang berbeza mengikut kaum masing-masing. Sebagai contohnya, watak ajib yang dilakukan oleh Sophie Jikan yang menggunakan dialek seperti orang Cina. Dengan ini benarlah bahawa meskipun rakyat Malaysia mempunyai kaum yang berbeza, mereka tidak menunjukkan sikap prejudis yang memandang rendah terhadap kaum lain. Selain itu, dialog yang digunakan dalam filem KL Gangster ini juga banyak menggunakan bahasa rojak. Bahasa rojak ini merupakan istilah yang diperkenalkan oleh orang ramai yang menggunakan bahasa bercampur baur antaranya bahasa Melayu dengan bahasa asing, terutamanya bahasa Inggeris. Filem ini menggunakan kata ganti diri yang tidak sesuai seperti bro, lu, gua dan la. Dalam pada itu, bahasa Selangga juga digunakan dalam filem KL Gangster ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005, bahasa Selangga boleh didefinisikan sebagai kata-kata yang biasa digunakan dalam percakapan seharian dan tidak sesuai digunakan dalam penulisan. Penggunaan bahasa-bahasa ini yang tidak menggambarkan bahasa Melayu akan memberi impak negatif dan seterusnya mendorong masyarakat untuk menggunakan bahasa tersebut dalam perbualan kehidupan seharian mereka. Penonton filem ini akan mengalami kekeliruan bahasa bukan sahaja pada penonton, malah generasi akan datang. Generasi akan datang akan lupa dengan tutur kata yang sesuai ketika berkomunikasi. Dengan ini, kita sebagai masyarakat haruslah mempraktikkan bahasa dan tutur kata yang sesuai dalam kehidupan seharian sejak dari awal lagi dan tidak terpengaruh dengan bahasa asing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fifi Ashki binti Ismail. Seterusnya saya akan membentangkan tentang cabaran etika dan peradaban dalam kehidupan seharian. Cabaran yang pertama adalah kepelbagaian agama. Kepelbagaian agama boleh menjadi satu faktor yang mencetuskan konflik yang disebabkan oleh perbezaan pegangan ajaran agama dan sikap penganut agama. Setiap kaum mempunyai kepercayaan dan adat mereka yang tersendiri dan tak kesemuanya selaras dengan ajaran agama Islam. Perkara-perkara yang beretika dan beradab haruslah diterapkan dalam diri setiap manusia agar dapat menjadi manusia yang lebih berguna pada masa yang akan datang. Bukan itu saja, jika kita mempunyai etika dan peradaban yang bagus, kita juga boleh menjadi contoh yang baik kepada masyarakat yang lain, terutama sekali terhadap golongan yang lebih muda. Di dalam konteks dari filem KL Gangster ini, kita dapat lihat bahawa kepelbagaian agama mampu menjadi satu faktor cabaran kepada umat manusia dalam kepentingan etika dan peradaban dalam kehidupan keseharian. Hal ini berlaku di mana agama lain dibebaskan untuk melakukan perkara yang tidak bermoral atau haram. Di dalam filem tersebut juga, terdapat pelbagai adegan atau aksi yang sangat tidak beretika dan ianya akan menjadi salah satu punca mengapa manusia yang lain tidak dapat menjaga etika dan peradaban mereka. Cabaran yang kedua adalah masalah kemiskinan dalam sesebuah keluarga tersebut. Etika dalam sebuah keluarga adalah sangat penting dalam kehidupan seseorang itu kerana dari sesebuah institusi keluarga, ia dapat membentuk dan juga menghasilkan tingkah laku seseorang itu sama ada baik ataupun buruk. Di dalam penceritaan filem KL Gangster, kita dapat lihat bahawa jika berlakunya masalah di dalam sesebuah institusi kekeluargaan tersebut, maka sifat etika dan peradaban yang baik amatlah susah untuk dipupuk. Di dalam filem tersebut, masalah kemiskinan yang dihadapi oleh keluarga tersebut telah menjadikan seseorang itu mengambil langkah yang tidak bermoral untuk mendapatkan kesenangan hidup dengan cepat. Perkara ini juga telah menyebabkan seseorang itu lalai dan juga terpesong jauh daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Akhir sekali, cabaran yang ketiga adalah pengaruh persekitaran sosial yang negatif. Pembangunan etika dan peradaban boleh terhalang disebabkan oleh pengaruh persekitaran sosial yang negatif. Faktor persekitaran sosial yang dimaksudkan adalah faktor pengaruh keluarga, faktor pengaruh rakan sebaya dan juga faktor pengaruh masyarakat. Ketiga-tiga mereka ini memainkan peranan yang sangat penting kerana mereka merupakan contoh yang sangat dekat dengan seseorang itu. Mereka adalah salah satu perkara yang sangat penting dalam perkembangan etika dan peradaban bagi seseorang itu. Bagi filem KL Gangster ini, pengaruh rakan sebaya sangatlah menjadi isu dalam pembentukan etika dan peradaban seseorang itu. Hal ini berlaku apabila seseorang itu mengajak rakannya untuk melakukan perkara yang tidak baik dan juga menawarkan bayaran yang sangat lumayan. Perkara ini juga telah menyebabkan individu tersebut terpengaruh dan termakan dengan ajakan rakannya itu, seterusnya akan meruntuhkan akhlak seseorang itu. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang solusi bagi cabaran etika dan peradaban dalam kehidupan seharian. Solusi yang pertama adalah kita perlulah menerapkan asas agama dalam diri. Setiap individu perlulah mempunyai penerapan asas agama bermula sejak kecil lagi. Asas fardu ain dan perkara yang berkaitan dengan akidah perlulah dilatih sejak kecil lagi agar ianya dapat memberi kesan yang lebih baik kepada seseorang itu. Penekanan dari sudut tauhid dan akhlak juga perlu diterapkan dalam diri supaya dapat melahirkan rasa bertuhan dalam diri seseorang itu. Ilmu yang berkaitan dengan agama lain juga perlu difahami agar kita dapat menjaga dan melindungi diri kita daripada terjerumus dengan dosa dan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dengan adanya asas yang kuat terhadap agama Islam, kebarangkalian untuk mengikut cara dan penghayatan agama lain dapat dibendung dengan baik. Solusi yang kedua adalah ahli keluarga perlu memberi kerjasama untuk memberi suasana yang baik dan juga harmoni. Kehidupan dan suasana keluarga yang harmonis amatlah penting dalam kehidupan anak. Jikalau suasana rumah tidak menyenangkan, maka keadaan itu akan menjejaskan prestasi jiwa anak-anak. Ibu bapa juga perlulah berusaha untuk memberikan kesenangan kepada anak-anak supaya mereka boleh meneruskan kehidupan mereka dengan senang pada masa hadapan nanti. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, setiap ahli keluarga perlulah bekerjasama dan juga bertanggungjawab antara satu sama lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
Pendidikan etika, peradaban dan moral adalah sangat penting bagi mengelakkan seseorang itu daripada tergolong dalam kalangan orang yang melakukan kesalahan yang besar. Solusi yang terakhir adalah kita hendaklah memilih gaya hidup yang lebih sihat. Bagi membendung masalah pengaruh persekitaran sosial yang negatif, kita hendaklah memilih gaya hidup yang lebih baik dan tidak memberikan impak yang negatif kepada seseorang itu. Seseorang itu juga perlulah bersikap sentiasa positif dengan segala ujian yang diberi dan tidak memilih jalan yang membawa keburukan kepada diri sendiri bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Bersikap positif dengan mengamalkan segala nilai-nilai murni adalah sangat penting, dan juga etika dan peradaban adalah amalan yang semua individu perlu ada agar tidak terpesong dengan perkara-perkara yang tidak membawa manfaat kepada seseorang itu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kesimpulan, hasil tayangan dari filem KL Gangster, kita dapat mempelajari dan menghayati dalam setiap aspek bab-bab cerita yang diterbitkan oleh pengarah filem itu sendiri sebagai panduan untuk terus beretika dan beradab antara satu sama lain. Perkara ini harus diberi peranan kepada golongan-golongan yang bertanggungjawab dalam menguruskan hal peribadi seseorang, terutama ibu bapa, masyarakat dan guru yang mendidik. Sebagai contoh, sewaktu usia kita kecil, kita diajar oleh ibu bapa kita untuk bersalaman dengan orang yang lebih tua dan sentiasa berkelakuan sopan semasa bertemu dengan seseorang. Selain itu, ibu bapa juga berperanan dalam mengetahui siapakah rakan-rakan anak mereka. Ini kerana pengaruh negatif rakam boleh menghancurkan etika anak-anak. Pemantauan terhadap rakan-rakan akan memastikan anak-anak tidak berbuat sesuatu sewenang-wenangnya apabila bersama rakan sebaya. Manakala di peringkat sekolah pula, kita telah diajar dengan perkara-perkara asas dalam kehidupan, sama ada dalam aspek ilmu keagamaan, fardu ain maupun ilmu keduniaan, fardu kifayah. Daripada itu, hasil didikan daripada pihak sekolah, ia memberi impak yang positif untuk sentiasa menuju akhlak yang baik dan sentiasa berkelakuan positif, tidak kira dalam apa jua cabaran dan halangan yang dilalui oleh seseorang. Di samping itu, pembentukan etika remaja bukan sahaja menjadi tanggungjawab ibu bapa, sekolah dan masyarakat, malah kerajaan juga telah mewujudkan pelbagai program bagi membentuk remaja dan belia yang berkelakuan baik demi masa depan negara. Antaranya ialah program latihan khidmat negara PLKN yang memberi fokus kepada perwatakan positif, menerusi nilai-nilai murni, mempunyai daya ketahanan diri dan memupuk perpaduan kaum supaya bersedia menupuh cabaran masa depan yang mencabar. Selain itu, melalui hasil tayangan dari filem KL Gangster, terdapat juga unsur-unsur perpaduan yang diterapkan dalam filem ini. Kita dapat lihat melalui hasil tayangan filem apabila watak Malik yang dilakukan oleh pelakon terkenal tanah air kita, Errol Aziz, yang bersama-sama ahli kumpulannya yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India itu sendiri bersama-sama dalam menentang kumpulan gangster Dragon semata-mata untuk mengambil alih tempat perniagaan night market yang sebelum ini dikawal oleh ketua Samsir itu sendiri, iaitu Dragon. Melalui semangat perpaduan yang diterapkan atau diamalkan oleh sebilangan bangsa dalam sesebuah negara, ia akan mewujudkan suasana persekitaran yang harmoni dan sejahtera serta memberi kelebihan dan kebaikan kepada masyarakat setempat tanpa berlakunya rusuhan antara sesama kaum. Kita bersyukur kerana Malaysia merupakan salah satu negara yang tersenarai dalam kategori negara aman dan harmoni kerana sikap rakyat Malaysia yang menunjukkan semangat perpaduan antara satu sama lain serta mendapat pengiktirafan dunia sebagai negara yang maju dan sejahtera dalam segala aspek. Semangat perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan lagi ekonomi negara dengan pelibatan semua kaum dalam kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, dasar ekonomi baru yang diperkenalkan pada tahun 1970 oleh bekas Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak telah menyusun kembali ketidakseimbangan sosial ekonomi yang dihadapi oleh negara kita.
Melalui hasil dasar yang direncanakan, terbukti taraf kehidupan setiap lapisan masyarakat menjadi lebih baik, dan pada masa yang sama, rakyat akan menjana pendapatan dengan dan pada masa yang sama, rakyat akan menjana pendapatan yang lumayan dengan mengikuti pelbagai jenis sektor ekonomi yang direncana oleh pihak kerajaan pada waktu ketika itu. Sekian sahaja perbincangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.